Okey, dalam konteks karbohidrat pula, nak kena faham. Karbohidrat yang kita pilih sebenarnya kenalah karbohidrat yang tidak berglycemic index tinggi. Apa maksud glycemic index tinggi tu? Dia tidak menyebabkan insulin kita naik. Jadi makanan karbohidrat tu mesti yang menurunkan kita punya apa nama tadi? Insulin. Yang mana syarat dia, karbohidrat tu yang pertama mestilah karbohidrat yang berserat tinggi. Karbohidrat berserat tinggi yang paling biasa yang semua orang tahu, sepatutnya orang tahu lah, ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang pertama. Dan yang kedua, bijirin yang dia panggil whole grain, berserat penuh. Ataupun kalau dalam segi beras, contohnya ialah brown rice. Atau juga ada setengah memang beras yang jenis glycemic index rendah, contohnya herbal pony, macam parboil, itu contoh-contoh lain lah. Tapi beras ni satu yang menarik juga kan. Beras ni sebenarnya ialah beras ni sebab ada kanji dalam tu. Bila kita masak dia dengan minyak, apa kan jadilah? Minyak tu akan masuk ke lapisan kanji kat dalam tu, dan kanji tu akan diubah menjadi, dia panggil sebagai resistant starch, ataupun saya selalu istilahkan dalam bahasa Melayu, maksud dia kanji degil. Bila kanji degil ni berlaku, dia bertindak macam serat. Maksud dia sebenarnya, bila kita masak beras, nasi dengan minyak, maka kanji yang ada dalam nasi tadi akan berubah menjadi seolah-olah serat. Jadi maksud dia dari segi kalori dia pun dah tinggal separuh, dari segi glycemic index dia juga turun. So dalam konteks tu, apa dia makanan beras yang kita masak dengan minyak? Contoh dia apa? Santan. Beras masak dengan santan. Nama dia apa? Nasi lemak. Sebenarnya kat situ lah sebenarnya sainsnya nasi lemak tu. Kan? Dari segi sains ni, nasi lemak ni, dari segi ilmu glycemic index ni adalah lebih rendah sebab dia dimasak dengan minyak kelapa. Sebab tu kalau kita tak nak buat nasi lemak pun, kita masak je nasi kita, letak minyak kelapa darah dalam tu sikit, atau minyak kelapa sikit, ataupun tak ada sangat pun minyak kelapa sawit pun boleh letak dalam nasi yang kita masak. Pemasakan nasi tu dengan minyak akan menyebabkan glycemic index nasi tu turun. Secara tak langsung kita menurunkan glycemic index nasi. Dengan cara tu sebenarnya kita boleh menurunkan berat badan dengan cara makan nasi. Ini yang suka sangat chia seed ni pasal apa kan? Chia seed tu memanglah satu makanan yang bagus, tapi saya tak nak cerita pasal ini bukanlah common sangat kan. Common maksud makanan, bukan ramai orang tahu chia seed, tapi nak makan chia seed makanlah. Chia seed ada contoh makanan yang tinggi serat, tinggi omega 3, boleh makan. Tapi saya pun tak makan, saya bosan nak makan. Sekali saya makanlah kalau jumpa, tapi saya lebih suka cerita benda yang common, benda yang biasa, nasi, beras kan, kita hari-hari makan. Tapi soalnya macam mana kita nak olah beras kita ni jadikan dia lebih sihat, glycemic index dia jadi turun. Itu yang konsep dia. So kalau kita masak nasi tadi dengan lemak minyak, dengan lemak, kalau nak buat lemak boleh, ataupun tak nak, ada satu kaedah yang diamalkan dalam satu kajian yang dibuat di Sri Lanka dan satu kajian yang dibuat di Itali. Pelik kat Itali lah dia buat kajian tu kan. Tapi dia cerita dia masak nasi beras tadi dengan minyak kelapa darah, lebih kurang dia dalam 4 ke 5 sudu. Lepas dia masak, selepas nasi tu dah masak, dia ambil nasi tu simpan dalam peti ais pada waktu malam. Lepas tu besok dia nak makan, ambil balik nasi tu, kukus. Jadi nasi kukus. Ataupun kalau tak nak, boleh buat nasi goreng. Jadi apa jadi sebenarnya, bila proses penyejukan selepas dimasak, nasi tu disejukkan dengan cepat, dia akan meningkatkan lagi penghasilan resistant starch tadi. So apa akan jadi, nasi tu sebenarnya kadar resistance starch dia hingga 80%. So lagi bagus lah, lagi rendah GI dia maksud dia kan. So kita boleh buat nasi goreng besoknya. So kat situ lah, kalau nak buat nasi goreng dengan nasi sejuk yang dimasak menggunakan, yang diletakkan minyak, maka kat situ glycemic index nasi itu sangat-sangat rendah. Kita boleh makan dengan kenyang, dalam masa yang sama kita boleh lost weight. Sambil makan, sambil lost weight. Itu yang best sebenarnya. Letak minyak berapa sudu, saya cakap dia dalam lebih kurang antara 4 ke 5 sudu. Banyak pun tak apa sebenarnya, cuma kalau banyak sangat dia berminyak sangat lah, nasi tu sedap lah. Jadi kalau letak just nice 4-5 sudu tu, dia macam rasa fluffy sedap sikit je lah, rasa macam sedap-sedap sikit macam tu kan. Minyak kelapa boleh tak tukar dengan butter, boleh, tak ada masalah. Yang nak letak butter boleh, nak letak minyak sapi pun boleh, cuma mahal lah, tu sajalah. Minyak kelapa murah sikit kan, ataupun santan lagi murah, itu lain lah. Atau minyak kelapa sawit lagi murah, itu saja kan. Nasi biryani lah contoh antara nasi-nasi yang rendah glycemic index. So kalau saya diberi pilihan, macam saya pergi kedai kahwin, ada dua pilihan, satu nasi putih, satu nasi biryani. Saya akan ambil nasi biryani sebab saya tahu nasi biryani itu ialah rendah GI. Dan bila ada masa-masa saya nak keluar makan, ialah sebelum PKP ni lah kan, saya akan cari kedai yang jual nasi biryani. Kalau saya pergi kedai mamak pun saya akan pilih nasi biryani sebab saya tahu saya nak makan nasi yang rendah GI. Dengan cara mengamalkan kaedah pemakanan
nasi yang rendah GI kan, sebenarnya itu akan bantu kita mengekalkan berat badan. Itulah cara-cara saya kekalkan berat badan saya. Berat badan saya dulu saya gemuk. Saya dah lebih kurang 96 kilo, hampir 100 kilo kan. Dah berjaya turun sehingga sekarang 72 kilo, dan saya maintain berat badan saya dengan cara mengambil nasi. Saya makan nasi kan, tapi nasi saya adalah nasi yang diolah supaya glycemic index dia rendah, iaitu kita campur nasi yang dimasak dicampur dengan minyak yang sihat. Kalau dicampur dengan santan, nama dia nasi lemak. Kalau dicampur dengan minyak sapi, nama dia nasi minyak ataupun nasi biryani. Itu pilihan kita. Kalau kita goreng dia, nama dia nasi goreng. Itu saja kan. Kalau kita campur dengan lemak ayam, nama dia nasi ayam. So nasi ayam pun sama. Itu kisah. Itulah konsep dia makan sebenarnya. Nasi campur minyak sebab kita nak mengawal glycemic index nasi tu. Itu kaedah yang betul. Itu kaedah yang sangat baik. Oats GI rendah. Yes, oats memang GI rendah. Cuma oats ni bukan makanan ruji lah. Saya tak berapa suka makan oats sebab rasa dia bukanlah sedap sangat pun. Saya suka makan, baik saya makan nasi lemak kan, saya makan oats kan. Tapi kalau nak makan terpulang lah. Tapi semua masalah oats sekarang, kebanyakan produk oats sebenarnya yang dijual di pasaran yang dicampur dengan tepung gandum. Jadi, dan juga ada yang saya tengok ada yang produk-produk ni dia campur gula. Jadi itu dah spoil dia punya kebaikan je lah. Kalau nak makan sangat oats, cari pilih oats organic. Organic oats yang roll oats lah. Roll organic oats. Yang mana dia masih pure lagi, dan juga cari juga dalam label tu tulis tanpa gluten. Sebab ada setengah oats ni juga masih ada gluten dalam dia. So isu gluten nanti kita cerita dalam lain kali lah. Kan? Sebab tu dalam konteks karbohidrat, antara karbohidrat yang saya tak berapa suka sebenarnya ialah tepung gandum. Dan kalau kita nak makan tepung gandum ni, kita cari whole grain lah. Tapi walaupun tak galak sangat sebab tepung gandum ni ada isu, ada gluten dalam tu. Gluten ni boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan. Salah satu masalah utama yang disebabkan gluten ialah masalah diabetes dan juga masalah anxiety. Anxiety nanti ramai yang minta saya cerita live pasal anxiety kan. Nanti saya cerita lah pasal anxiety. Sebab ini saya nak cerita pasal anxiety, saya nak cerita kaitan anxiety tu dengan pemakanan. Sebab itu adalah salah satu langkah macam mana cara kita nak merawat anxiety, ialah kita betulkan pemakanan. Di samping kita buat psikoterapi dan sebagainya, kita juga boleh juga merawat anxiety dengan pemakanan kita. Itu next punya session lah nanti lah.